Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syamimi Sara akan melaporkan kes yang baru-baru ini terjadi. Baru-baru ini, satu kes rasuah telah mencetuskan perhatian orang ramai. Seorang pengetua sekolah agama di negeri Melaka telah meminta dan menerima suapan sebanyak RM10.000 daripada seorang individu. Kes ini telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, khususnya berkaitan tentang integriti sektor pendidikan. Menurut sumber daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pengetua tersebut telah direman bagi membantu siasatan berkaitan kes. Ramai pihak berpendapat bahawa sektor pendidikan harus mengekalkan tadbir urus yang bersih, telus dan beretika. Berdasarkan laporan oleh Sinar Harian, suspek yang merupakan pengetua sekolah agama dipercayai menerima wang suapan sebanyak RM10.000 daripada seorang pemilik syarikat sebagai balasan untuk meluruskan tuntutan pembekalan makanan bermasak pada sekolah tersebut. Kajian ini dipercayai walaupun pembekalan makanan yang diluruskan itu tidak spesifikasi dan syarat kontrak yang telah ditetapkan. Suspek telah ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka sebelum dibawa ke Mahkamah Majistrate di Ayam Penuh untuk mendapatkan perintah reman bagi membantu secara lanjut. Kes ini menimbulkan kebimbangan karena ia melibatkan pemimpin dalam institusi pendidikan yang sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar dan masyarakat. Oleh itu, kajian kes ini dijalankan untuk memahami isu rasuah yang berlaku serta menekankan kepentingan integriti, amanah, dan etika kepimpinan sekolah. Sekian laporan dari saya. Salam sejahtera. Saya Nurlisa Sofi Amadah Jekelong JA melaporkan satu kes rasuah yang melibatkan seorang pengetua daripada sekolah agama di negeri Melaka yang disyaki menerima suapan rasuah sebanyak RM10.000. Kes ini mula terbongkar selepas maklumat dan aduan diterima oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Susulan daripada laporan tersebut, pihak berkuasa telah menjalankan siasatan awal dengan mengumpul bukti serta mendapatkan keterangan daripada beberapa pihak yang berkaitan. Bagi membantu siasatan lanjut, suspek telah ditahan dan direman selepas permohonan reman diluruskan oleh mahkamah. Kes ini disiasat bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan tindakan terhadap mana-mana individu yang menerima atau meminta rasuah. Kes ini menunjukkan bahawa setiap aduan berkaitan rasuah akan disiasat secara serius oleh pihak berkuasa bagi memastikan integriti dan ketulusan dalam pengurusan institusi pendidikan sentiasa terpelihara. Sekian laporan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini, Brian Jenzazong, untuk membincangkan secara ringkas tentang beberapa bentuk rasuah yang dikedapati oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPRM. Rasuah merupakan satu isu serius yang boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat, merosakkan sistem pentadbiran dan memberi kesan negatif kepada pembangunan negara. Oleh itu, penting untuk kita memahami bentuk-bentuk rasuah supaya lebih peka dan dapat mengelakkannya. Bentuk rasuah yang pertama ialah pemberian atau penerimaan suapan. Situasi ini berlaku apabila seseorang memberi atau menerima wang hadiah komisen atau apa-apa ganjaran sebagai balasan untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Contohnya, seseorang mungkin memberi wang kepada pegawai tertentu supaya urusannya dipercepatkan atau diluruskan walau tidak memenuhi syarat yang sepatutnya. Perbuatan seperti ini bukan sahaja tidak adil kepada orang lain, malah menjejaskan integriti sistem pentadbiran. Seterusnya ialah penyalahgunaan kuasa. Bentuk rasuah ini berlaku apabila seseorang yang mempunyai jawatan atau kuasa untuk memberi kelebihan kepada pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang pegawai mungkin meluluskan projek kepada kenalan rapat atau ahli keluarga tanpa melalui proses yang telus dan adil. Tindakan ini boleh menyebabkan ketidakadilan dan merugikan organisasi serta masyarakat. Bentuk rasuah yang ketiga ialah tuntutan palsu. Perkara ini berlaku apabila seseorang membuat tuntutan bayaran yang tidak benar, seperti menuntut bayaran bagi kerja yang sebenarnya tidak dilakukan atau menuntut kos yang lebih tinggi daripada jumlah yang sebenar. Walaupun nampak kecil, tapi perbuatan ini sebenarnya merupakan satu kesalahan serius kerana melibatkan penipuan dan penyalahgunaan sumber kewangan. Selain itu, terdapat juga salah guna harta atau dana awam. Ini merujuk kepada penggunaan wang atau aset organisasi
untuk tujuan pribadi tanpa kebenaran. Contohnya, termasuk menggunakan dana organisasi untuk kepentingan sendiri atau menggunakan kemudahan pejabat bagi tujuan yang tidak berkaitan dengan tugas asli. Perbuatan ini boleh menyebabkan kerugian pada organisasi dan akhirnya memberi kesan kepada masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam memastikan integriti sentiasa dipelihara. Salam sejahtera, saya Mary Jane dan hari ini saya akan menyampaikan berita tentang analisis faktor-faktor berlakunya kes rasuah atau salah guna kuasa. Dalam beberapa kes faktor, yang pertama yaitu individu. Individu bersikap tamak, kurang integriti. Individu mementingkan kepentingan pribadi yang menyebabkan seseorang terlibat dalam rasuah atau salah guna kuasa. Faktor yang kedua yaitu organisasi. Kelemahan pengurusan, kurang pemantauan, dan tindakan disiplin yang tidak tegas memberi peluang kepada individu melakukan penyelewengan. Untuk faktor ketiga yaitu faktor sistem. Sistem pentadbiran yang tidak tulus dan kawalan yang lemah memudahkan berlakunya rasuah. Untuk yang akhirnya, faktor budaya. Budaya kerja yang tidak menitik beratkan integriti menyebabkan perbuatan rasuah dianggap seperti perkara yang biasa. Jadi itulah untuk hari tentang analisis faktor-faktor kes rasuah atau salah guna kuasa. Terima kasih. Kes ini telah menimbulkan berbagai reaksi dalam kalangan masyarakat karena ia melibatkan seorang pemimpin dalam institusi pendidikan. Kes rasuah seperti ini boleh menjatuhkan imej dan reputasi institusi, khususnya sekolah agama. Apabila seorang pemimpin sekolah terlibat dalam perbuatan yang tidak beretika, masyarakat mungkin akan hilang kepercayaan terhadap pentadbiran sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhannya. Selain itu, tindakan ini juga memberikan contoh yang buruk kepada para pelajar. Seorang pengetua sepatutnya menjadi teladan yang baik dan membimbing pelajar dalam aspek nilai moral serta integriti. Namun, apabila pemimpin sendiri terlibat dalam rasuah, ia boleh mencecaskan nilai yang cuba diterapkan kepada generasi muda sekarang. Dalam masa yang sama, kes ini juga boleh mengganggu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Ini kerana proses kesiapan, penggantungan tugas, dan perubahan dalam pentadbiran boleh mencecaskan kelancaran operasi sekolah serta memberikan kesan kepada warga sekolah. Kes rasuah ini bukan sahaja memberikan kesan kepada individu yang terlibat, tetapi juga mencecaskan kepercayaan masyarakat, imej institusi pendidikan, dan nilai moral dalam kalangan pelajar. Nama saya Audrey Pisel Salmon dan saya akan membahaskan tentang pengajaran yang boleh diambil daripada kes ini. Pengajaran yang boleh diambil daripada kes ini ialah setiap individu perlulah mengamalkan sikap integriti, amanah, dan jujur semasa menjalankan tugas. Selain itu, tindakan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia juga menunjukkan bahawa rasuah akan disiasat dan dikenakan tindakan tegas. Oleh itu, semua pihak perlulah menolak rasuah dan menjalankan tanggungjawab yang diberikan secara jujur dan amanah. Saya Adriana. Sebagai kesimpulan, kes ini menunjukkan bahawa isu rasuah boleh berlaku dalam mana-mana institusi sekiranya nilai integriti tidak dipelihara dengan baik. Tindakan tegas oleh pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan membuktikan bahawa sebarang penyalahgunaan kuasa tidak akan dipandang ringan. Diharapkan langkah penguatkuasaan undang-undang yang tegas dapat mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi awam di negara ini. Sekian laporan daripada kami.